Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So kalau malam tadi secara live kita akan tengok ada sedikit dulu ada chart secara untuk tengok pergerakan short term dan long term, dan nanti kita akan update juga pergerakan chart semalam iaitu yang Zul tunjukkan dah sebelum Zul habis ke live semalam iaitu chart 15 minit. So apakah dah berlaku dan kita buat lagi apakah analisis untuk di chart itu. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Jumaat semalam. So market US pun dah close. So kita tengok macam mana hari Sabtu Ahad ni. Adakah hari Sabtu Ahad ni kita akan ada massive drop lagi ataupun kata sedikit extreme drop seperti mana 2 minggu lepas. Normally kalau anda baru dalam crypto market, hari Sabtu dan Ahad selalunya kita tak akan ada pergerakan yang dasi, kita hanya sideways saja disebabkan volume rendah. Tapi 2 minggu lepas kuartal kita dapat kuartal satu candle rate yang panjang lah ke bawah. So pun let's go kita pergi ke coin market cap dulu. So untuk di coin market cap current total market berada di mana? So dalam dunia kripto total market currently berjumlah sebanyak 961 bilion. So kita drop daripada 1.5 trilion di mana Bitcoin saja 1 trilion. So meaning secara keseluruhan dalam bearish market ni kita berada hanyalah 961. So volume berapa? Volume hanyalah 66 bilion. So tak banyak berlaku perubahan, tak banyak pun volume cakap. Even kita breakout inverse and shoulder tu, volume kita sikit saja. So meaning inverse and shoulder tu adalah weak berdasarkan price target yang tu ceritakan secara live semalam. Tu dah tunjuk pun kenapa reversal reversal head and shoulder gitu adalah weak. So di BTC dominant terus dropping daripada 47, 44, now dah pula 42.5, tapi Ethereum sikit meningkat daripada 14% ke 15.6. So tengok secara ringkasnya untuk dalam tempoh 24 hours currently baru pukul 6.50. So ini kita ada dalam 1 jam 10 minit lagi untuk ke pukul 8, di mana sebaik saja pukul 8 kuartal daily close akan tutup untuk hari Jumaat dan kuartal kita akan mulalah pergerakan candle baru iaitu hari Sabtu ini. So ini pukul 8 nanti barulah kita akan ada candle baru untuk hari Sabtu. So secara ringkasnya kita tengok 24 hours untuk total market adalah increase sebanyak 3.58%. Volume sedikit meningkat iaitu 9.57. So ini kita akan ada peningkatan di Bitcoin. Macam cakap kita semalam untuk siapa di Discord channel dan di live pun dah turunkan, kita ada confirmation untuk price at least kata track untuk pergi ke 23k. So daripada 20 semalam kita bila 20, 21 kita ada track untuk ke 23k. So pagi ni Zul akan kata revise balik ataupun bukan revise, Zul akan tunjukkan balik kenapa dan kita akan tengok adakah momentum itu still lagi strong ataupun tidak. So dominasi Bitcoin dropping, macam cakap dia keep dropping daripada 47 now dah di 42.46%. So secara ringkas atau cara kata kita tengok secara ringkas, kita tengok market, kita tengok harga, nak cakap ayat tu tak jumpa. Kita tengok harga kripto semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 21.3k iaitu peningkatan dalam tempoh 24 hours hanyalah almost dalam 1.6, hampir 1.6%. Tapi Ethereum berlaku agak meningkat yang tinggi 8%. Kita tengok tadi Ethereum dominan pun meningkat daripada 4% ke 15%. So ini secara totalnya kita peningkatan dalam total market semalam mostly kita tengok adalah sedikit kata heavy ke arah Ethereum. So Ethereum semalam daripada satu kali ikutkan pagi semalam 1.1 dah berada di 1.2 K USD dollar. So di lain-lain coin kita tengok sikit ke BNB 5%, SRP 10%. Kita tengok Cardano 5.7 hampir 6%, Solana hampir 12%, Dogecoin 5.2, Polkadot 7.24. Kita tengok lagi ada tak yang naik lagi drastik. So AVAX 13-14 plan. So macam meaning kenaikan semalam mostly kita tengok kenaikan itu adalah ke dalam kata altcoin. Dan kita tengok yang minggu ni yang paling heavy ataupun paling naik yang drastik adalah Matic. So Matic dah naik untuk minggu ni iaitu 52.73%. So ini harga lower untuk opening Isnin tu adalah dalam 30 sen. Dah naik sampai dah dapat 60 sen. Ikutkan paling low itu dia naik dalam. Jadi kita akan tengok chart Matic. Jadi kita akan tengok chart Matic apa yang dah berlaku. Dah 52% dan berapa low itu. So kat manakah target zone untuk buy. Zul tak buy lagi Matic sebab apa? Zul ada lagi expectation untuk dia drop. Sebab apa? Bitcoin still lagi ada track untuk ke 17k, 14k dan paling lower kita boleh nampak dalam 10k. So nanti Zul akan updatekan pergerakan chart. So let's go kita pergi ke Fear and Index dulu. Fear and Index kita currently berada di 11. So dalam masa 1 jam lagi kita akan update Fear and Index baru untuk hari Jumaat. So meaning
Kalau ikutkan hari Khamis kita berada 11. So untuk fear index dalam masa 1 jam lagi, Zul expectation kan kita sedikit naik sebabkan price akan total market semalam meningkat dan aku kata harga pembikon dan altcoin pun meningkat. Bukan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart kita. Itu pertama kita akan pergi chart yang relate itu yang ni. So inilah chart Bitcoin. So apa yang berlaku? So kita update dulu untuk di 5 minute. Tu 5 minute ini yang Zul monitor. So nak tengok 5 minute ni. So price itu Zul expectkan untuk semalam akan dropping sikit, tapi pun kita tak ada lagi information untuk dropping, iaitu breakout trendline ni. So meaning kita still lagi di atas. So price tu still lagi boleh range dalam kawasan ni. So meaning price dah naik semalam sampai kawasan ni. So untuk pattern ni adalah quarter pattern bearish, iaitu rising wedge. So expectation adalah point of breaking untuk measure semalam daripada secara live malam. Yang ni tu kalau tak berjaya ni kita akan kita akan updatekan kita punya pergerakan. So ini, so sekiranya breakout ni ada confirmation breakout ni, barulah kita akan price target lah boleh sampai di kawasan ini. So untuk itu kita tengok mungkin 15 minit lebih, aku kata lebih cerah lah nak tengok apa lebih, aku kata lebih mudah nak tengok. So antara pergerakan ni, so apa pun price target ni kita abaikan dulu sebab apa dia tak break lagi ni. Sekiranya break nanti barulah kita boleh tahu. So ini kita tahu dah price target tu at least kita berada di support ini. So ini currently kita akan biarkan, so kita akan monitor untuk resistance. So current resistance kat mana yang kita monitor ialah yang ni, naknya kita monitor resistance ni, swing high ini to swing low ni. So kita monitor resistance ni. Inilah kata minor betul-betul minor resistance. So consider yang ni nak monitor di 5 minit dan 10 minit lah. Yang ini kemudian kita dah breakout. So ini dah breakout tu, mainly kita punya target sampai mana adalah target kita adalah di kawasan 1.6 kita berada di 21.8. So itulah hanya minor aja pergerakan untuk sekiranya dia ada momentum untuk naik. Tapi macam cakap malam kita ada wedge ni, so ada potential untuk dia drop dulu below sebelum apa ikutkan di 4 hours. Kalau tengok ada potential untuk dia drop sedikit ikutkan di RSI dan stok RSI pun kita dah berada di overbought sebenarnya. So meaning untuk short term yes mungkin ada naik, tapi untuk sedikit long term, so meaning 5 minit akan kalah lah dengan quarter 4 hours punya candle. So stok RSI dah pun berada di overbought. Bila berada di overbought, momentum itu tak ada, so meaning kita akan expect mungkin ada sedikit lagi dropping untuk retest sebelum kita akan melakukan kenaikan. So apa pun kita tengok macam mana pergerakan market untuk hari ini, hari Sabtu Ahad, adakah kita akan ada massive drop lagi untuk hari ini. So untuk 4 minit, untuk 5 minit still lagi, 15 minit still lagi consider good sebab apa RSI still berada atas 50 dan stok RSI almost di below. So meaning kita ada lagi momentum naik tu ada. So meaning probably kita akan aja tengok sideways. So untuk pergerakan ni kita tengok macam mana aku kata bullish trend itu dah hilang sedikit apa dia punya power untuk naik atas. Tengok high dan high ini makin lower. Aku kata makin singkat, tak tinggi mana. Nak senang cerita, high kemudian higher height selepas itu adalah highlight selepas ini tak tinggi mana pun. So meaning kita akan follow falling wedge ni. Falling wedge ni adalah rising wedge ni. So rising wedge adalah bearish pattern di mana point of breaking yang cakap tadi adalah semalam kita measure sini tapi tak breaking. So ini kita akan monitor ni. Ada potential untuk dia jatuh macam ni. Sekiranya macam mana nak jatuh bawah ni, kita akan tengok at least dia perlu kuarter drop balik bawah kuarter resistance yang Zul draw ni, iaitu yang ini. So sekiranya drop resistance ni, ini kita ada 3 resistance ni, antara sedikit major di 4 hours, yang ini sedikit major, yang ini ikutkan daripada yang atas ni second dan third yang paling kecil. So ini 3 berlapis kuarter resistance tu, tengok macam mana ikutkan dah breakout. So kita ada dah breakout 2 minor resistance. So another 4 hour resistance lah 21.5. So pun di 4 hours malam kita dah breakout ni. So ini breakout trendline ini, kita ada on target untuk at least pergi ke iaitu 22.3, di mana price target tu dari mana tu ambil, iaitu dari pasal ni. Kita akan tengok yang ni. So mungkin yang kecil ni kita monitor sikit ya, mungkin kita tak payah monitor lah sebab kalau banyak nak kita monitor ni pening. So kita monitor yang ni ya, yang penting aja. So ini penting swing high ini dan swing low. So ini kita dapat box ini. So box ini dah pun ikutkan kita dah breakout, adakah di 4 hours dah breakout. Tengok yang tengok di penting 4 hours. Kalau 4 hours dia punya body tu close, so lagilah confirmation itu valid. So untuk di 4 hours still lagi kita tak berapa close. So ini besar sangat ni, kita delay tu. Okey, baru clear. So, kita tengok untuk di 4 hours still lagi aku kata body tu below box ni. So ini kalau dapat body tu atas ini, so ini ada opportunity untuk kita at least sampai 23, di mana 2.3 itu adalah kita punya resistance dan berada betul-betul dekat kita punya kawasan Fibonacci iaitu 1.6. Nanti tu akan tengok balik.
di mana 1.6 kita punya Fibonacci ialah betul-betul berada di 23. So meaning 23 ada apa? Kalau ikutkan di 4 hours kita letak satu trend line untuk dia juga adalah kuartal higher low selepas kita drop dengan drastik itu kita buat sedikit sideways. So meaning level ini adalah amat penting untuk Bitcoin breakout untuk kita tengok kuartal price itu at least bagi ke major resistance kita iaitu berada di 29 dan sebelum 29 kita ada sedikit resistance di kawasan yang ni. Tu kenapa ada kawasan ni, kalau Zul letak satu trend line, so normal kita boleh letak kat sini pun boleh, letak kat atas kat ni pun boleh. So ni kalau kita guna shadow dekat sini, so ni kita tengok back berada lower low iaitu lower low kita hit 27, kemudian kita loss itu terus drop drastic. So meaning yang ni kita akan remarkkan sebagai minor resistance. So minor resistance nanti Zul akan buatkan sedikit kecil je, dia punya tulisan tu nombor 1 je. So major kita adalah yang besar sikit ni 29. So meaning untuk breakout 23 ni ada potential untuk kita rempuh 24 dan 26. So itulah minor resistance. Even minor resistance ni pun consider strong walaupun dia minor, sebab apa kita ada massive support sebelum 27 dan kita loss dan terus drop dengan drastic. So meaning untuk price target tu boleh sampai, tapi pun untuk tembang lebih pada tinggi tu at least untuk kita perlu breakout dulu 23k, iaitu seperti mana Zul explainkan untuk untuk review malam tadi. So adakah inverse order ini strong? Inverse order ini tak strong mana? Tentu akan mau target untuk kata inverse order yang second, iaitu daripada ini. Yang ini perbentukan ni 23 berlaku rejection dan sini. So ini inverse order ni kalau berlaku breakout ni Zul akan buy sikit untuk dengan expectation untuk at least sampai ambil target at least 26k. Sampai 26k Zul akan TP Zul punya modal, yang profit Zul akan tinggalkan untuk long term. Itulah Zul punya plan currently untuk market di Bitcoin dan kemanakah arah pergerakan Bitcoin di 4 hours still lagi good untuk at least untuk kita pump ke atas 22. So adakah pump untuk minggu ni ataupun kita drop lagi? So sama-sama kita tengok, ikutkan confirmation tu dah ada untuk 23. Kemudian kita tengok untuk sekiranya pergerakan ni untuk fail itu kat mana kita nak tengok confirmation fail. Yang pertama kita tengok iaitu dengan 4 hours candle balik bawah trend line ini, dan lebih confirmation kalau kita tengok price tu jatuh balik ke 19 iaitu dengan break tu punya yang kuning ini. So kuning ni apa? Ialah daripada swing low ni dan swing high ni ialah Fibonacci quarter retracement. So kita yang ni kita tak monitor, so kita yang ini aja. So itulah pergerakan untuk confirmation. Currently kita dah ada confirmation untuk price itu mau naik atas. Kita nak tambah lagi kuartal minyak tu ialah breakout yang minor ni dengan body. So ini kita ada expectation boleh sampai 1.6 iaitu 23. Dan kalau kita tengok kuartal pergerakan ni fail ataupun pergerakan ke 23 fail iaitu dengan price drop balik below line putih ni dan close body, dan kuartal confirmation adalah kita akan drop balik below yang kuning ini. So bila drop kuning ni kita akan price 19. So 19 ni kalau kita close weekly hari Isnin nanti pukul 8, kalau body hari weekly close below ini, below line putih ni kita akan target terus ke 17k dan juga pada possible untuk minggu depan jatuh 14. Tapi itu tak nampak lah dia akan jatuh 14, mungkin dia hanya jatuh dalam 17 dan rebound balik. Untuk jatuh dia 14 ni kita possibly kita akan tengok bulan depan, iaitu bila Fed meeting iaitu antara 24-26. Masa tu kita akan tengok ada CPI baru iaitu mengenai interest rate, kemudian kita akan ada inflation rate. CPI itu akan data untuk inflation rate, meaning kita akan dapat inflation akan terus naik. Bila inflation akan terus naik, apa akan berlaku next quarter price untuk next meeting itu 26-24 tu, kalau tak salah tu tarikh dia akan berlaku quarter Fed meeting. Fed meeting terpaksa akan naikkan interest rate lebih tinggi. So even untuk bulan itu ataupun bulan berapa minggu lepas, minggu lepas kita tengok, ataupun 2 minggu lepas kita tengok macam mana lepas CPI ni kita tengok kata interest rate dinaikkan daripada expectation adalah 0.5 tapi naik sampai 0.75. Ada yang expect sampai 1%. So tak kata mustahil untuk next meeting kita akan tak nampak 0.75, kita akan tambah terus 1%. So itu ada possibility yang boleh berlaku. Sekiranya interest rate naik tambah 1%, meaning DXY akan kukuh sedikit, kemudian apa yang berlaku, stock market akan drop. Bila stock market akan drop, apa yang berlaku, crypto juga akan turut drop. So meaning drop untuk yang itu ada possible kita akan tengok another massive drop seperti ini, di mana kita akan nampak untuk at least expectation kan kita akan hanya buat sideways saja di dalam kawasan ni sampailah kuartal 1 bulan, sampailah 26-24 nanti. Dan bila ada quarter news pada Fed meeting CPI itu, baru kita akan ada massive drop. Dan massive drop macam cakap 17 is nothing atau 14 adalah quarter point yang penting, dan 11 boleh berlaku yang kita boleh tengok dalam market. So bagi Zul ready saja, ready dana untuk buy di kawasan 17, 14 dan 10. Kalau jatuh rezeki, Zul akan grab buy. Kalau tak jatuh, dia terus naik, Zul akan layan saja apa yang portfolio yang Zul ada. So meaning bila ada dah confirmation yang lebih besar, iaitu kalau ikutkan di daily untuk di Bitcoin ni, untuk kata bullish tu at least price perlu breakout kita punya line ni.
So breakout line kita punya, yang ni kita tak perlu meter dah. Yang ni yang kena agak 1 hour sebab apa, kita ada wedge ni. Yes, kita dah fall breakout ya. Fall breakout, tapi kalau price tu masuk balik dalam wedge, meaning wedge itu akan kembali aktif. So meaning untuk wedge ni kita akan monitor trend line ni. So ada trend line, walaupun trend line ini belum lagi strength, aku kata trend line yang tak berapa strength, kita consider boleh. Breakout ni consider akan naik atas, di mana untuk dapatkan trend line yang lebih, aku kata trend line betul-betul, kita tengok kalau breakout trend line tu memang kita akan naik seburan, iaitu di mana price tu perlu naik at least 48, berlaku rejection tu nanti barulah kita akan draw satu trend line, dan trend line ini barulah trend line yang mengatakan kalau breakout baru kita akan nampak huge pump untuk naik sebulan. So ini apa yang berlaku kat sini, kita akan possible hanya akan sideways. So sideways lah potential untuk kita DCA untuk long term. So adakah bila kat masa boleh DCA? Mas Rizal, antara 20k ke 10k anda dah boleh start DCA. Kalau anda dah buy di 20k tak masalah, buy untuk Bitcoin dan Ethereum, dan kata holding 17 nanti kita buy lagi, 14 kita buy lagi, 11 nanti kita akan buy lagi. Bila price sebaik saja price buat high low dan drop itu nanti di kawasan ni, ini kita ambil TP sikit, kemudian kita akan biarkan kalau dia drop lagi, drop sideways ni kita akan ada opportunity untuk buy selama 2 tahun, iaitu expectation kan tahun 2023, 2024. So kita boleh buy monthly, buy sebanyak boleh aset ni, dan tahun 2025 kita akan biarkan naik semburan. Untuk expectation tu cakap tadi, untuk next bulan tu ada measurement adalah dalam 230k per Bitcoin. So itu untuk kuartal Bitcoin. Kalau Ethereum tu ada target itu dalam almost 13k ataupun 15k per Ethereum. Sebab tu cakap dalam bearish market ni, Zul amat-amat targetkan untuk buy Bitcoin dan Ethereum saja. Altcoin nanti Zul akan tengok kalau ada good position barulah Zul akan buy. So untuk di ruangan komen semalam ada yang tanya Harmony One. So siapa yang tahu Harmony One, ikutkan ada di live malam dia ada share kan, Harmony One dah kena hack sebenarnya. Dia dah hilang almost 110 million. So hilang, aku kata apa yang berlaku di Harmony One tu taklah, aku kata bukan Harmony One, ikutkan ni Zilliqa pun pernah kena hack dan drop dengan drastic. So untuk Harmony One kita akan tengok sikit Harmony One adakah dah good position. Sebab apa, Harmony One adalah antara coin yang tu target untuk buy, coin yang kecil yang tu buy target untuk 10,000 coin. Harmony One, KDA, Koti, VChain, Hufa, VRA, Zilliqa, Telos. So inilah coin-coin yang nampak good fundamental project. So untuk Harmony One adakah good position untuk buy untuk currently? So untuk semalam cakap at least dia akan tunggu di kawasan 98% ke 95%. 95% lah kita akan berada 1 sen, 98% kita akan berada di 0.05%. So inilah harga yang Zul akan buy di Harmony One. Kalau Harmony One nak Zul invest dalam duit dia, dalam projek dia, jatuh kawasan ni barulah Zul akan invest untuk dapatkan Zul target, iaitu 10,000 coin untuk Harmony One. Currently Zul dah holding 2,000 coin, so ini Zul lagi perlukan lagi 8,000 coin. Tu 8,000 coin Zul akan tengok dapat kawasan drop kawasan ni, Zul akan buy. So adakah boleh good pakai bagi Zul? Belum lagi, sebab apa, Bitcoin ada still lagi momentum untuk drop. So walaupun kita akan tengok Bitcoin, bila Bitcoin berada at least dalam 14k ke 10k, kalau itu yang berlaku, kita akan tengok kat manakah Harmony One. So kira Harmony One time tu berada di bawah ni ataupun mungkin below sikit, tapi below sikit, itulah masa terbaik untuk anda buy dan imbai lah duit yang anda expectation kau boleh loss. Sebab apa, projek altcoin ni boleh gagal. Seperti mana Luna pun kalau tengok strength last drop juga. So kata kalau tak mustahil juga untuk kata ada coin juga kata fail, even fundamental currently strong, in future kita tak tahu. So meaning invest duit yang anda expectation kan boleh, dan expectation kan anda boleh loss, dan juga aku kata kira risk and reward. Contoh kalau anda masuk RM1,000 ni, so meaning RM1,000 tu anda boleh rugi, dan kalau ada berlaku kenaikan at least all time high berapa yang anda boleh untung. So risk and reward tu mestilah berbaloi dengan kita punya aku kata position untuk kita buy di lower. So itulah untuk di Harmony One. So let's go, kita pergi sikit untuk di Ethereum. Ethereum apa berlaku? So Ethereum adalah kata coin yang tu target juga untuk long term. So ikutkan tu tak monitor sangat di 15 minit. So more target more untuk Bitcoin. So kita akan tengok untuk di Ethereum ni, kita akan tengok untuk di 4 hours saja. So 4 hours apakah pergerakan yang dah berlaku? So pergerakan untuk Ethereum ni currently kita sedang breakout kita punya falling wedge. Falling wedge. Kita punya pattern iaitu reversal pattern, iaitu reversal head and shoulder, di mana seperti mana di Bitcoin juga. Adakah price ni bersampai, kita tengok point of breaking, dah breaking untuk at least dia akan berada di kawasan ni. Price target ni kalau kita letakkan satu line, dia align dengan kawasan ni. So meaning ada potential untuk Ethereum naik sampai kawasan ni, tapi beringat kita ada beberapa resistance, iaitu kita ada resistance di 1.2 dan 1.3 ataupun almost 1.4. Sekiranya kita tengok daily yang ni, kalau level ni ataupun yang untuk yang ni yang 1.25k ni,
Zul nak tengok price itu break dengan daily. Zul tak nak tengok dengan 4 hours. Tapi kalau dapat hari ni daily, dapat break atas 1.2 ni, meaning kita ada huge, aku kata opportunity yang besar untuk at least completekan kita punya target di sampai kawasan level ini dalam 1.4k. So meaning itulah untuk price target untuk Ethereum. Untuk short term movement, adakah boleh sampai tak, kita tengok macam mana pergerakan Ethereum. Ataupun kita bergantung juga kepada Bitcoin. So Ethereum ada sedikit cerah untuk tak ada banyak resistance yang strong pun. Even di 1.2 ni consider strong resistance. Cuma kita perlu sedikit confirmation saja. Kalau hari ni pun hari Sabtu Ahad tu lah. Hari Sabtu Ahad ni selalunya volume tak tinggi. So kita tak boleh expectkan hari Sabtu Ahad akan berlaku breakout. Dan breakout even hari Sabtu pun tak akan ada message. Sebab apa? Kata kita tengok support, aku kata volume yang tak ada. So meaning bila breakout itu tak support the volume, so breakout itulah weak. So meaning kita perlu tunggu at least daily. Kalau daily barulah kita sedikit strength dalam aku kata tengok confirmation tu. So itulah di 4 hours di aku kata Ethereum. So kemanakah arah untuk long term, kita tengok untuk di daily untuk Ethereum. So Ethereum still lagi dalam kawasan channel ni. So channel ni meaning kita akan bergerak ikutkan yang tu draw ni, channel ni lah dari atas ni daripada 48 drop naik retest. So kawasan kita dah sampai bottom channel. Adakah kita ada opportunity untuk sampai kawasan ni? Sekiranya Bitcoin boleh naik break 23, break 24, break 26 dah sampai ke major resistance iaitu 29k, ada possibility high yang tinggi untuk Ethereum juga sampai ke kawasan atas ni, di mana dia punya consider dia punya strength, aku kata strong trend line ataupun trend horizontal dalam kawasan ni. So ini dalam kuartal 22.4k. So daripada kawasan ni aku ada opportunity untuk sampai ke 24k, tapi pun itu bergantung kepada pergerakan Bitcoin dulu. So itulah aku kata maksimum. Kalau breakout lagi kita akan boleh sembang lebih tinggi untuk harga Ethereum. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Sebab apa di ruangan komen pun tak ada yang update untuk bukan update, tak ada yang kata bertanya mengenai coin ataupun request coin. Ada semalam untuk Harmony One saja. So apapun kalau anda berminat untuk tengok chart anda untuk di manakah kawasan buy ataupun tengok short term dan long term, aku kata anda punya listing untuk coin tu, anda boleh type di ruangan komen di bawah, dan nanti next review pagi besok Zul akan buat untuk analisis anda. Dan kalau anda nak cepat lagi, anda boleh kata tengok live. Tapi pun hari ni adalah hari Sabtu Ahad. So hari Sabtu Ahad Zul tak buat live untuk malam. Zul hanya akan buat live dari Isnin sampai Jumaat, iaitu dari ke 10 malam ke 11 malam ke 11 malam. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi. Sebelum untuk akhiri, kita lupa nak tengok Matic tadi. So tinggal tengok, sebab tu buka tadi. So sebelum hari kita tengok Matic 50% untuk kata minggu ini. So apa yang berlaku di Matic? So hampir terlupa lah tengok Matic ni. So Matic kita akan tengok di daily apa yang berlaku. Matic currently pump, dan pump pun dah daripada lower ni dah masuk. So dia agak daily agak volume yang banyaknya untuk di Matic ni. Tengok volume yang tinggi untuk di Matic. So meaning ada potential untuk dia naik atas sampai mana. Kita akan tengok sikit analisis untuk di Matic ni. Kemudian kita akan tutup indikator volume ni. Kita tak nak semak sangat. So meaning currently macam juga semalam kita berada di resistance. So ikutkan resistance dah breakout kita punya box ni, di mana box ni price target adalah swing high to swing low ni, di mana kita akan berada ke kawasan 1.6 adalah 86. 86 ada apa? Kalau kita letak satu line di 86 ni, 86 C ataupun 1.6, ini kita akan berada, mungkin tu akan besar sikit. So ini kita akan berada betul-betul di kawasan ni. Kalau ikutkan lagi belakang, kita tengok yes, ada kuartal pergerakan tu kita valid untuk kita tengok adalah sebagai resistance. So inilah potential untuk berlaku. So pun kita akan remarkkan sebagai trend kecil aja. Kemudian kita akan tengok untuk at least kita ada ni satu kawasan kuartal base ni. So kita dah kembali balik atas base. So untuk pergerakan ini, adakah kita akan berlaku sedikit pattern reversal ataupun continuous swing? Mungkin berlaku cup handle, tapi cup handle untuk di 4 hours tak strength mana, tapi consider kita boleh gunakan juga. So apapun kita tengok monitor, sebab apa kita ada satu trend line iaitu 0.6. So bergantung pada Bitcoin ni. Kalau Bitcoin terus naik, kalau juga ni Bitcoin boleh naik sampai 23. So kalau naik bertiga, meaning Matic ada potential untuk naik lagi atas at least sampai mana? At least sampai berada di 0.87. So itulah pergerakan Matic currently, dan consider good. Sebab kalau dia drop sampai mana, meaning kita ada support. Kita tengok macam mana currently kita berada resistance ni. So ikutkan RSI dah berada di oversold, stock RSI pun oversold. So meaning momentum untuk naik itu dah tak ada. So meaning hanya volume saja boleh volume saja boleh support. Tu hari Sabtu Ahad kita tak ada volume. So mungkin kita akan hanya sideways, dan mungkin kalau ada Bitcoin dropping, kita akan nampak Matic dropping balik. So itulah pergerakan untuk Matic. So adakah boleh buy sekarang? Zul tak sarankan untuk buy, sebab apa Zul pun still lagi waiting untuk di Matic, di mana position yang Zul tunggu untuk buy di Matic adalah price ini,
iaitu price antara 5 sen. Kenapa 5 sen? Iaitu 98% drop ataupun kita boleh target sedikit low iaitu 95. So antara 15 sen. So kalau tanya tu kat manakah boleh buy untuk di matic ni, bila nak consider boleh buy. So whatever Bitcoin di 95% drop daripada all time high iaitu dalam 15 sen dan juga 98% iaitu dalam 5 sen. So range ini adalah peluang terbaik untuk kita buy. Kalau dapat rezeki kita juga akan buy untuk completekan tu punya 1000 coin. Kalau dia drop sampai 5 sen, memang tak target dah 1000 coin, tu akan buy untuk 10,000 coin untuk long term. So itulah tu punya plan matic. So inilah price yang tu look for buy untuk matic untuk another long term. Currently Zo holding 200 lebih, tak sampai 250, 210, 230 macam tu. Yang pasti adalah 200 lebih. 200 lebih Zo dah holding untuk matic. So currently untuk base uju plan sekiranya duduk 15 sen, Zo akan grab another 800 untuk dapatkan coin. Untuk completekan tu punya 1000 coin untuk matic. Kalau drop 5 sen, Zo akan consider untuk dapatkan 10,000 coin untuk matic ataupun at least 5,000 coin untuk matic untuk long term punya investment. So guys, rasa itulah untuk pengakhiri untuk pagi ni untuk analisis. So walaupun kita tengok macam mana, hopefully untuk pagi ni tak ada pergerakan yang kata, tengoklah hari Sabtu. Apapun hari Sabtu volume rendah, kita tak expect akan berlaku pergerakan yang drastik. Apapun 2 minggu lepas kita dah tengok ada massive drop. So Bitcoin mostly kita tengok adalah more kepada sedikit bullish ataupun pergerakan ke atas, at least untuk touch 23. So kalau kita ada touch 23 tu, mungkin minggu depan hari Isnin kita akan berlaku rejection. Sebab apa? Kita buat bear gap sebab bila hari Sabtu Ahad naik kita akan grab bear gap. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like dan subscribe. Jumpa lagi anda next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.